Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Kumpulan 8 akan membentangkan tajuk pembentangan kami iaitu Sejarah Pembentukan Tariqat. Saya Farah Hazani binti Cik Omar, nama matrik M192065545. Saya akan membentangkan tentang pengenalan tariqat. Okay. Tariqat dalam bahasa Arab iaitu tariqat yang merupakan masdar ataupun kata benda dari perkataan turuqa yatruqu tariqah, iaitu kaifiyah yang bermaksud jalan ataupun cara, ataupun uslub iaitu kaedah, ataupun mazhab aliran, ataupun al-halah iaitu keadaan. Asal perkataan tariqat ni bermaksud jalan, yang mana ada juga yang menyebut dengan perkataan tariqat ni merupakan menuju kepada Allah, sama ada disebut sebagai tariq ataupun tariqat. Tariqat juga disebut dengan makna seperti dikatakan dia dalam keadaan baik atau sebaliknya. Seperti di dalam kitab Lisan Al-Arab dan Al-Sihah yang mengatakan bahawa yang terbaik dan terpilih dalam kalangan mereka ianya lebih kepada perjalanan hati dalam menuju ma'rifatullah dan maradatillah. Seterusnya, beberapa takrif berkenaan tariqat. Yang pertama, menurut Al-Kashi, tariqat ialah perjalanan yang khusus bagi ahli suluk menuju kepada Allah dengan memutukan segala manzilah dan naik hingga mencapai kepada beberapa makam. Yang kedua, menurut Al-Jurjani, tariqat ialah perjalanan yang khusus oleh ahlinya dalam menuju kepada Allah dengan menghapuskan segala halangan dan menaiki kepada makam. Yang ketiga, menurut Imam Al-Qushayri pula, tariqat ialah jalan atau suluk syariah iaitu beramal dengan segala tuntutannya. Akhir sekali, menurut At-Tanawi pula, tariqat ialah jalan menyampai ke syurga. Ia lebih khusus daripada syariah kerana padanya hukum-hukum syariat dari amal soleh yang bersifat jasadi dan mengelak dari semua yang haram dan makruh. Begitu juga hukum-hukum yang khusus dari amalan hati dan puncaknya berlepas diri selain Allah. Selain itu, menurut Imam Al-Ghazali di dalam kitabnya Ihya Ulumuddin, beliau kata, tariqat ialah jalan atau cara yang mendahulukan mujahadah, menghapuskan sifat mazmumah, memutus segala hubung kait dengan makhluk dan menghadap dengan penuh himmah kepada Allah. Sejauh mana pencapaian natijahnya, maka Allah lah yang menguasai hati hamba-hambanya dan menanggung dalam memberi cahaya dengan cahaya-cahaya ilmu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan bentangkan berkaitan hubung kait antara tarikat dan juga tasawuf. Tasawuf, kita boleh mendefinisikan tasawuf ini adalah sebagai usaha untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Manakala tarikat ialah cara ataupun jalan yang ditempuhi oleh seseorang dalam usaha mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka dalam bertasawuf perlu adanya tarikat. Sebab tasawuf ni usaha kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Manakala tarikat adalah jalan untuk kita melaksanakan ibadat tersebut, melaksanakan kita punya usaha untuk mendekatkan diri kepada Allah. Dan tarikat ialah tasawuf yang telah berkembang dalam beberapa versi tertentu ataupun cara tertentu ataupun kita panggil teknik tertentu. Ajaran tarikat adalah salah satu ajaran daripada yang ada dalam tasawuf. Ilmu tarikat sama sekali tak dapat dipisahkan dengan tasawuf dan tidak mungkin dipisahkan langsunglah daripada kehidupan orang sufi. Orang-orang sufi ni adalah mereka yang mana menerapkan ajaran tasawuf dalam diri mereka, dan tarikat itu sendiri menjadi tingkatan ajaran dari tasawuf. Para tokoh sufi dalam tarikat merumuskan bagaimana jalan dan tingkat-tingkat jalan yang harus dilalui oleh para sufi secara rohani, secara dalaman untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, seseorang guru mengajarkan ilmu fiqh, misalnya mengajarkan tentang solat, membimbing seorang bagaimana cara untuk melakukan solat itu, bagaimana untuk mengangkat takbir, bagaimana untuk niat yang sah, cara bacaan, melakukan rukuk, sujud dan sebagainya. Semua bimbingan guru itu dinamakan tarikat secara minimum. Pelaksanaan ibadat itu
Jika memberi kesan kepada jiwa, maka pelaksanaan itu adalah tarikat secara maksimumnya. Tujuan semua pelaksanaan ibadat itu adalah untuk mengenal Tuhan, yakni Allah sebaik-baiknya, yang dengan istilah sufi ma'rifat namanya mengenal Allah, untuk siapa kita mempersembahkan segala amal ibadat kita. Ketika kita beribadat, biasanya pergerakan fizikal kita sahaja yang beribadat, tetapi jiwa kita dan juga rohani kita biasanya tidak fokus kepada ibadat yang kita lakukan. Untuk menjadikan ibadat itu bukan semata-mata pergerakan fizikal kita saja, tetapi untuk menjadikan rohani dan juga jiwa kita, maka tarikat adalah salah satu pendekatan tarbiyah untuk mendidik jiwa kita, untuk mendidik rohani kita agar kita khusyuk dan ikhlas kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sejarah perkembangan tarekat dalam dunia Islam. Sebahagian penulis mengatakan bahawa tarekat muncul pada abad ke-3 Hijrah ataupun 4 Hijrah, iaitu pada abad ke-9 dan 10 Masihi, yang mana pada masa itu tasawuf berkembang pesat di negara Arab, Persia, Afghanistan dan Asia Tengah. Pada masa itu, sufi-sufi terkemuka memiliki ramai murid dan pengikut, dan di antara murid dan pengikut tersebut aktif mengikuti pendidikan formal di lembaga-lembaga pendidikan sufi seperti di pondok-pondok pengajian. Dan di antara sufi yang memiliki ramai murid dan pengikut tersebut ialah Junaid al-Baghdadi dan Abu Sa'id al-Khair. Menurut Hamka, tarekat yang pertama kali muncul adalah tarekat Taifuriyah pada abad ke-9 Masihi di Persia sebagai suatu lembaga pengajian tasawuf, dan tarekat ni dinasabkan kepada Abu Yazid al-Bustami kerana kefahaman tarekat ni bersumber dari ajaran Abu Yazid. Dan pendapat ni dapat diperkuat dengan kenyataan bahawa tarekat-tarekat yang muncul di Persia, terutama daerah Khorasan, pada umumnya menganut fahaman Bayazid. Sejarah Islam menunjukkan bahawa tarekat-tarekat ni muncul pada abad ke-6 Hijrah dan mengalami perkembangan pesat pada masa itu. Pada tahun 656 Hijrah, kota Baghdad telah dimusnahkan oleh tentera Mongol, yang pada masa tu mereka dimusnahkan oleh tentera-tentera ni dengan mengerikanlah oleh gelombang-gelombang serbuan tentera ni. Dan selepas daripada tu, pada tahun 1317 Hijrah, dunia Islam sejak pada abad tu boleh dikatakan pada umumnya dipengaruhi oleh tarekat. Dan tarekat-tarekat pada masa tu dilihat memegang peranan yang cukup besar dalam menjaga ketahanan umat Islam pada masa tu. Seterusnya, sejarah perkembangan tarekat di Malaysia. Dunia Islam mengalami perubahan besar apabila kota Baghdad jatuh ke tangan tentera Mongol pada tahun 656 Hijrah yang berlaku, yang mana sebelum tu kota Baghdad menjadi pusat perdagangan dan penyebaran agama Islam di dunia. Serentak kejatuhan ini, pusat dagangan yang baru di Aden muncul, menyebabkan ramai orang Arab termasuk para pedagang dan ahli agama mula berpindah ke timur jauh. Ramai pedagang dan ahli agama tersebut terdiri daripada golongan sufi. Buktinya ialah peristiwa penaklukan pemerintahan dan rakyat Pasai di Sumatera Utara, sebagaimana diceritakan dalam hikayat Raja-Raja Pasai, di mana ada dua tokoh penting yang terlibat secara langsung dalam proses pengislaman penduduk setempat. Mereka yang pertama ialah Syarif Syekh Ismail, seorang kapten kapal, dan Sultan Muhammad yang dikenali sebagai seorang sufi yang menggelar dirinya Al-Faqir. Manakala dalam sejarah Melayu pula menceritakan tentang kisah seorang berbangsa Arab yang bernama Syed Abdul Aziz yang telah mengislamkan Raja Melaka yang ketika itu, iaitu Paramiswara, dan dikatakan beliau juga merupakan seorang sufi. Syekh Naqib Al-Atas mengatakan penyebaran Islam di Kepulauan Timur ini adalah melalui para sufi, bukanlah daripada pedagang maupun saudagar seperti yang kerap dikatakan. Berdasarkan kenyataan ini, dapat dilihat bahawa peranan golongan sufi ini sangat penting dalam penyebaran Islam di alam Melayu. Ini juga diakui oleh Prof. E.H. Jones yang merupakan seorang ahli sejarah yang mengatakan bahawa gerakan kerohanian kaum sufi bersama gerakan Islam yang lainlah yang membantu perkembangan cepat peradaban Islam di rantau Melayu ini. Perkembangan tarikat di alam Melayu. Permulaannya, menurut Muhammad Kamil dalam penulisannya Tasawuf Mencari Penyelesaian dalam Polemik Berterusan antara pendokong dan juga pengkritik, perkembangan tarikat di gugusan Kepulauan Melayu ini yang dapat dikesan dianggarkan tarikh kemasukan tarikat ke sini ialah pada kurun ke-10 Hijrah bersamaan dengan 16 Masihi.
Memandangkan banyak tarikat mula diperkenalkan kepada masyarakat, tarikat yang tersebar di Malaysia ini juga adalah antara tarikat yang mana diakui menurut Syekh Anwar 1981. Antara tarikat-tarikat adalah tarikat Satariyah yang dibincangkan oleh Syekh Abdul Rauf bin Ali Al-Fansuri dalam penulisannya. Tarikat Alawiyin yang diperkenalkan oleh Syekh Alawiyin yang tiba di Kepulauan Melayu pada kurun ke-10 Hijrah bersamaan dengan 16 Masihi. Tarikat Qadariyah yang diperkenalkan silsilahnya dalam bentuk penulisan juga oleh Syekh Abdul Rauf bin Ali Al-Fansuri. Tarikat Rafi'iyah, tarikat Naqsyabandiyah, tarikat Khawatiyah dan juga tarikat Ahmadiyah Idrisiyah yang dikenali juga tarikat Ahmadiyah Rashidiyah diperkenalkan di alam Melayu pada kurun ke-12 Hijrah 18 Masihi oleh Syekh Abdul Samad Al-Falimbani dan diikuti oleh Syekh Muhammad Sa'id Al-Linggi yang memperkenalkan tarikat tersebut di Negeri Sembilan dan dilanjutkan ke beberapa buah negeri termasuk juga Kelantan. Syed Naqib Al-Atas 1963. Pada awal 1488 Masihi di Melaka, tokoh-tokoh dan guru sufi telah pun disedari kehadirannya dan membina pengaruh sehingga ajarannya juga dipelajari oleh Sultan Mahmud Shah sendiri. Beliau banyak menekankan bahawa ajaran sufi yang dibawa di Kepulauan Melayu ini adalah langsung daripada Mekah melalui orang Arab dan juga India. Aliran-aliran tarikat di Malaysia. Tarikat Naqsyabandiyah. Tarikat ini diasaskan atau ditubuhkan oleh Syekh Muhammad Bahauddin Ahmad bin Muhammad Al-Shahir Al-Naqsyabandi. Naqsyabandiyah ini yang akhirnya disebarkan secara meluas di semenanjung Asia dan Afrika. Dikatakan tarikat ini adalah di antara tarikat sufi yang terbesar penyebarannya di seluruh dunia hingga kini. Antara amalannya ialah bai'ah, talqin, zikir, tawassul dan tahlil. Tarikat Qadiriyah. Tarikat ini dinasabkan kepada Syekh Abdul Qadir Al-Jailani dan nama penuhnya itu Abu Ahmad Muhyiddin Abdul Qadir Al-Jailani. Beliau merupakan ketua kepada mazhab Hambali dan Ribat di Baghdad, di mana pada masa kini beliau digelar sebagai penaung para sufi. Beliau juga mempelajari ilmu tasawuf di Baghdad sebelum membawa diri dengan amalan-amalan kezuhudan dan disiplin secara bersendiri. Antara amalan dalam tarikat ni ialah yang pertama zikir, sama ada secara bersendirian atau berjemaah secara kuat di masjid atau surau. Yang kedua, solat duha, majlis ilmu, wirid, selawat dan doa yang dianjurkan secara berjemaah, mingguan atau bulanan. Yang ketiga, amalan berpuasa secara mingguan, Isnin dan Khamis atau sebelasan. Yang keempat, menganjurkan haul, iaitu sempena hari kewafatan para tokoh tarikat ini. Seterusnya, tarikat Ahmadiyah. Tarikat ini dinasabkan kepada Sidi Ahmad bin Idris yang merupakan salah satu tarikat kesufian yang masyhur di Malaysia. Tarikat ini tersebar luas di seluruh pelosok negara ini dan di sekitarnya. Tarikat ini merupakan salah satu yang terbesar daripada bilangan murid dan pengikutnya, dan tarikat ini mudah diterima ajarannya dengan sebaiknya dalam kalangan para ahli sufi dan kerohanian. Di antara tokoh tarikat ini adalah bekas mufti Negeri Sembilan dan mufti terkini iaitu tahun 2002 ketika buku ini ditulis, iaitu Syekh Muhammad Sa'id Al-Linggi dan anak cucunya. Antara amalan dalam tarikat ini, yang pertama ialah Fatihah Al-Awrad, yang kedua ialah tahlil, ketiga selawat Al-Azimiyah, keempat istighfar Al-Kabir. Kemudian kita masuk kepada tarikat tasawuf yang diisytiharkan sesat di Malaysia. Antara tarikat yang sesat adalah tarikat Mufaridiyah. Tarikat Mufaridiyah ini diasaskan oleh Syekh Mahmud Yahya. Majlis Raja-Raja dalam mesyuarat ke-117 pada 21 Februari 1980 telah bersetuju dengan pendapat Jawatan Kuasa Fatwa Kebangsaan memutuskan ajaran ini adalah sesat dan sesiapa yang terlibat perlu bertaubat. Antara ajaran-ajaran yang dibawa oleh tarikat Mufaridiyah ialah percaya bahawa setiap doa dan juga istighfar melalui malaikat yang mana bernama Karanas. Orang yang bersahabat dengan malaikat ini ialah orang yang telah mencapai jisim kelima dalam tarikatnya. Jisimnya adalah Allah dan rohnya adalah roh Allah.
Orang yang ingin mendapat pembelaan dari siksaan kubur atas ahli keluarga yang telah mati perlu membayar kepada Syekh Mahmud Yahya, iaitu orang yang mengasaskan tarikat ini. Seterusnya, Tarikat Zikrullah Hasan Anak Rimau. Tarikat ini telah diasaskan oleh Ustaz Hasan bin Yaakob. Tarikat ini telah dinyatakan sesat pada tahun 1981. Dinyatakan sesat kerana ajarannya yang percaya bahawa guru ialah pemegang anak kunci syurga, manusia adalah Tuhan dan Tuhan adalah manusia. Tidak perlu percaya kepada Nabi Muhammad SAW. Guru mendakwa dirinya Tuhan dan berkuasa melantik muridnya sebagai wali Allah, serta mendakwa dirinya diresapi roh Nabi Muhammad SAW dan akan bertukar menjadi Imam Mahdi pada satu masa nanti. Seterusnya ialah Tarikat Samaniyah Ibrahim Bonjol. Tarikat ini mula diasaskan oleh Syekh Haji Ibrahim bin Abdullah atau dikenali sebagai Ibrahim bin Bonjol. Mesyuarat Jawatan Kuasa Perundingan Hukum Syarak Fatwa. Antara ajaran dalam tarikat ini ialah sebelum seseorang murid diterima sebagai menjadi ahli, wajib untuk mandi dengan air limau ataupun buah bidara untuk membersihkan dosa. Selain itu, jika seseorang mati ketika berulang-alik ke tempat belajarnya untuk mempelajari ilmu ni, maka Tuhan sendiri yang akan mencabut nyawanya. Kitab Sabitul Qulub yang dijadikan kitab asas kepada tarikat ini didapati banyak yang bertentangan dengan pegangan umat Islam. Hukum bertarikat. Syekh Abdul Halim Mahmud menjawab persoalan hukum menyertai tarikat Sufiah. Tarikat Sufiah ni pada maknanya yang sebenar merupakan pelbagai wasilah dalam menggapai hidayah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan tarikat ini juga bermatlamatkan mencapai hidayah untuk orang perseorangan, jemaah dan masyarakat hingga menjadi masyarakat rabbani. Dan syekh-syekh tarikat sendiri sentiasa mengharapkan Allah supaya termasuk dalam sabda Rasulullah SAW yang bermaksud bahawa Allah memberi hidayah dengan sebabmu kepada seorang lelaki, maka ia lebih baik daripada unta merah. Dan ada juga yang berhujah dengan hujah yang lain, seperti tidak sempurna sesuatu yang wajib kecuali dengannya, maka hal tersebut juga menjadi wajib. Kaedah seperti ini sebagaimana sesuai dalam hukum fiqh juga sesuai dalam hukum tarikat dan tasawuf. Begitu juga ada yang berhujah dengan keperluan untuk mujahadah nafsu. Kenyataan ni diulas oleh Syekh Abdul Halim Mahmud dengan maksud natijah suluk sufiah ni tak ada beza dengan satu tempat dengan tempat yang lain, zaman dengan zaman yang lain dan orang dengan orang yang lain. Dan ia adalah tauhid yang mana tauhid Allah pada zatnya dan tauhidnya pada penciptaannya dan pada tasawufnya sehingga pada akhirnya. Adapun sebab berlainan tarikat adalah kerana tabiat manusia dan fitrah manusia itu sendiri yang berlainan, yang serasi dengan sebahagian dan tidak dengan yang lain. Orang ramai pada hakikatnya sentiasa berusaha mendekatkan diri kepada Allah SWT. Dan berkenaan dengan tarikat sufiah, pada hakikatnya merupakan jalan untuk tazkiyatun nafs, iaitu mengelakkan akhlak serta mengikut secara amali sunnah Rasulullah hingga menjadilah seseorang tu orang yang beriman dengan sebenar-benar iman dan Islam yang hakiki. Dan justeru hukum bertarikat ni pada asalnya adalah untuk mentahqiqkan ubudiyah kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan membuang segala ujian dan rintangan seperti hawa nafsu. Jadi sebagai kesimpulan, ingin kami nukilkan kenyataan Abu Al-Hasan Asyazili sebagai satu penegasan bahawa sesungguhnya tarik ini merupakan akidah kepada Allah SWT, iaitu hubungan secara langsung bersama Allah SWT. Dan siapa yang menjalani jalan Allah SWT ini, maka dia termasuk dalam kalangan para siddiqin. Kemudian Imam Abu Hasan Asyazili telah menerangkan tarikat Islam berkenaan sifatnya secara jelas, iaitu yang pertama sekali berakhlak dengan akhlak Allah SWT. Yang kedua, sentiasa menghampirkan diri kepada Allah SWT dengan taat dengan segala perintahnya. Dan yang ketiga, meninggalkan hawa nafsu semata-mata malu kepada Allah SWT. Dan daripada sini dapat difahami bahawa tarikat sufiah ni secara mafhumnya adalah menghampirkan diri kepada Allah SWT bagi mencapai keredaannya dan mentahqiqkan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Sekian, terima kasih.